Okey, kita tengok dia punya introduction, dia punya pengenalan. Okey, apakah undang-undang kontrak dan apakah tujuannya? Undang-undang kontrak bertujuan untuk menyediakan rangka kerja undang-undang yang berkesan untuk pihak yang berkontrak untuk menyelesaikan pertikaian mereka dan mengawal selia kewajipan kontrak mereka. Undang-undang kontrak kebanyakannya kawal selia sendiri, dengan majoritinya kontrak tidak memerlukan campur tangan daripada mana-mana pihak. Ia hanyalah pihak klien sahaja. Seterusnya kita tengok dia punya definisi. Apa dia punya definisi? Okey, bentuk standard form yang menggunakan syarat standard yang terpakai atau boleh dijadikan terpakai dengan menggunakan alternatif kepada pelbagai projek. Kontrak ini menjadi lebih baik kerana digubal khas bertujuan untuk menyeluruh dan mengelakkan kebanyakan perangkap yang menyelubungi hubungan kontrak dalam industri hubungan pembinaan. Seterusnya kita tengok tugas SO dan wakil SO. Tugas SO dan wakil SO ni secara umumnya, secara general, SO bertanggungjawab bagi penyeliaan keseluruhan arahan kerja raya. Itu nombor satu. Okey, nombor dua, SO adalah pegawai penguasa. Nombor tiga, pegawai kerajaan yang menandatangani dokumen kontrak dikenali sebagai pegawai yang diberi kuasa oleh kerajaan untuk menandatanganinya. Kiranya dia tandatangani satu kontrak sebab kerajaan bagi kuasa untuk dia untuk menandatangani kontrak tersebut. Kiranya dia ada kuasa lah, dia tak tanda tangan secara membagi buta. Okey, nombor 4, SO mempunyai kewajipan untuk mentadbir kontrak bagi pihak majikan. So jadi satu tanggungjawab dia lah untuk mentadbir satu kontrak tu bagi pihak majikan. Okay, jika SO mentadbir di luar skop kuasa seperti di dalam kontrak, majikan boleh tidak mengiktiraf arahan yang dikeluarkan oleh SO dan kontraktor boleh mengambil tindakan terhadap SO sekiranya kontraktor mematuhi arahan oleh SO tersebut. Okey, bila macam SO ni bagi satu arahan dan arahan tersebut di luar skop kerja, maka majikan boleh tarik balik arahan tersebut. Majikan boleh tarik arahan yang dikeluarkan oleh SO dan kontraktor boleh mengambil tindakan sekiranya kontraktor mematuhi arahan SO tersebut. Okey. Okey, seterusnya kita tengok wakil SO. Wakil SO ini dia boleh dilantik dari SO. Kiranya dari semasa ke semasa SO akan melantik bilangan wakil SO ni lah. Wakil SO ni akan dilantik oleh SO. Itu ya. Yang kedua, wakil SO hendaklah bertanggungjawab kepada SO dan tugasnya adalah untuk mengawasi dan menyelia kerja, untuk menguji dan memeriksa sebarang bahan atau barang yang akan digunakan untuk mutu kerja. Mutu kerja kiranya dia akan pantau bahan, barang yang digunakan untuk memastikan mutu kerja yang baik. Ini tanggungjawab dia punya wakil SO. Okey, seterusnya kita tengok kuasa SO untuk mewakilkan. Okey, SO boleh dari semasa ke semasa secara bertulis mewakilkan kepada wakil SO yang mana-mana kuasa dan kuasa yang diberikan kepada SO seperti yang disenaraikan dalam surat perwakilan dan hendaklah memberikan kepada kontraktor salinan semua perwakilan kuasa dan kuasa tersebut. Okey, SO ni dia boleh melantik dari semasa ke semasa, dia boleh melantik wakil SO yang baru secara bertulis. Dan apabila ada surat hitam putih, maka surat hitam putih itu perlu diberikan kepada kontraktor untuk mengesahkan kuasa yang telah diberikan kepada wakil SO. Yang tu satuah kuasa SO untuk mewakilkan. Okay. Yang kedua,
Sebarang arahan atau kelulusan yang diberikan oleh wakil SO kepada kontraktor dalam terma delegasi tersebut hendaklah mengikat kontraktor dan kerajaan seolah-olah ia telah diberikan oleh SO, dengan syarat bahawa kegagalan wakil SO untuk tidak meluluskan sebarang kerja atau bahan tidak akan menjejaskan kuasa SO. Selepas itu, untuk tidak meluluskan kerja atau bahan tersebut dan memerintahkan agar cerucuk jatuh, mengalihkan atau memecahkannya. Okey. Sebarang arahan ataupun kelulusan yang dikeluarkan oleh wakil SO kepada kontraktor hendaklah diikut bulat-bulat, seolah-olah ia telah diberikan oleh SO. Kira kita tengok kuasa wakil SO ni dia akan jadi besar kalau SO tu bagi kuasa kat dia lah. Kalau SO tak melantik wakil SO, kiranya wakil ni takkan ada apa-apa kuasa. Kalau dilantik, kuasanya menjadi sama besar dengan SO, dengan syarat kegagalan wakil SO untuk tidak meluluskan sebarang kerja tidak akan menjejaskan kuasa SO. Okey, seterusnya kita tengok yang nombor 3 pula. Jika kontraktor tidak berpuas hati dengan sebarang keputusan wakil SO, kontraktor hendaklah merujuk perkara itu kepada SO yang akan mengesahkan, membatalkan atau mengubah keputusan wakil SO. Kiranya, kalau kontraktor tak berpuas hati ataupun ragu-ragu, hesitant, kiranya dia boleh terus rujuk kepada SO, tak ada masalah. Seterusnya, SO akan buat langkah seterusnya lah. Langkah yang sepatutnya diambil, sama ada membatalkan, mengesahkan ataupun mengubah keputusan wakil SO. Kiranya wakil SO ni kuasa dia besar, tapi kalau kontraktor ragu-ragu, kontraktor boleh rujuk semula kepada SO. So SO akan dibuat langkah seterusnya lah. Nombor 4, perwakilan di bawah keluarsa ini tidak menghalang SO daripada dirinya menjalankan atau melaksanakan pada bila-bila masa mana-mana kuasa dan tugas yang diwakilkan. So, bawah keluarsa ni kan kita ada SO dengan wakil SO. Bila wakil SO ni yang buat kerja semua, dia lah yang bila macam SO ni bagi kuasa kepada wakil SO. So SO ni, wakil SO ni dia ada kuasa untuk melaksanakan, memerhentikan, membatalkan. Bila macam tu, tapi walaupun wakil SO boleh buat semua ni, dia tetap tak menghalang SO daripada menjalankan tugas dia pada bila-bila masa. SO tetap ada kuasa macam biasa, wakil SO tetap ada kuasa macam biasa, kalau SO tu bagi kuasa kat dia lah. Itu. Okay, yang tu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.